أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, insyaAllah pada malam ini insyaAllah kita akan teruskan kelas kita, kelas asas tajwid Al-Quran, insyaAllah, untuk kita sama-sama mempelajari hukum tajwid dan juga hukum membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan kita selalu muzakarah, selalu kita ulang-ulang kaji bersama, kita akan bertambah lagi manfaat dan juga bertambah lagi jelas dengan apa yang kita pernah belajar hukum-hukum tajwid pada kelas-kelas yang terdahulu. Kelas-kelas dahulu maksudnya mungkin kita beberapa kelas dah tajwid kita ikut. Jadi insyaAllah dengan kita buat murajaah selalu, insyaAllah kita akan perkemaskan insyaAllah kita punya ilmu kita. Setting sekejap. Okey, seperti biasa kita akan mulakan dengan murajaah. Murajaah kita pada kali ini, kalau tak silap saya, kita masih dalam bab al-mudud, bab al-mad. Bab al-mudud ini antara bab yang sangat-sangat banyak hukum yang berulangnya di dalam Al-Quran. Sebab itu kita perlu sangat-sangat mahir dan juga dapat kita membezakan dengan jelas hukum-hukum tajwid, hukum-hukum mad yang berulang-ulangnya di dalam bacaan kita. Boleh dikatakan setiap baris dan setiap ayat ada saja jenis-jenis mad yang berulang-ulang itu ataupun hukum yang banyak itu. Maka dengan kita buat selalu murajaah ni, insyaAllah kita akan dapat membezakan. Bila kita dapat membezakan antara jenis-jenis mad, maka dapatlah kita membacakan dengan baik dan sempurna. Seperti berlalu dan berlaku selalu dalam kelas-kelas tahsin kita ataupun kelas-kelas bacaan tadarus Al-Quran, bila kita baca dengan penuh keyakinan dengan apa yang kita tahu hukum-hukum tajwid itu, maka setiap hukum mad dapat kita bagikan hak-hak qadar panjangnya dengan sempurna, dan kita sebagai pembaca pula kita akan terasa puas dan juga terasa macam tenang sebab setiap mad ada haknya dan setiap hak itu dah telah dibahagikan dengan adil. Itu diibaratkanlah kita sebagai pembahagi hak-hak kepada hukum-hukum tajwid. Tetapi kalau ada kekurangan, maka diri kita sebenarnya kita akan terasa tak puas. Diri kita rasa macam tak tenteram dan juga tak tenang membaca Al-Quran bila ada keraguan dalam beberapa hukum-hukum mad antara yang kita dah bahagikan haknya sepenuhnya ataupun belum. Antara yang kita dah laksanakan hukum-hukum tajwid itu dengan baik ataupun belum. Maka dia ada perasaan yang tak tenteram dan bacaan Al-Quran mungkin akan diganggu oleh perasaan itu, maka bacaan Al-Quran kita pula keluar rizatnya waktu kita baca itu tak berapa cantik, tak berapa lancar dan tak berapa fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi berpunca dari hukum-hukum tajwid sebenarnya. Selain daripada kelancaran itu, mungkin itu antara asbab yang utamalah. Tetapi antara asbab yang sangat-sangat banyak masih lagi berlaku pada qari-qari'ah kita adalah disebabkan hukum tajwid itu belum kita yakin sepenuhnya dan belum kita boleh letakkan setiap hukum itu pada tempatnya dengan selesa. InsyaAllah satu masa nanti, dan alhamdulillah telah pun terbukti ke atas beberapa qari-qari dan qari'ah yang saya kenal, mereka semenjak mungkin boleh dikatakan mungkin nak kata 10 tahun tu mungkin adalah. Jadi awal-awal saya kenal,
keadaan bacaan mereka macam nak bandingkan di sekarang ni memang sangat-sangat jauh beza lah. Tetapi antara yang berjayanya bila sekarang ni baca, Masya Allah, bacaannya pun dah mula tenang, bacaannya dah tak kelang kabut, bacaannya dah tak macam tak berebut dengan lidah. Istilah tak berebut dengan lidah tu kadang-kadang hati nak baca lain, lidah dah sebut yang lain. Itu yang tahap yang belum lancar. Jadi mereka ada hasilnya bila berusaha, bersungguh dan betul-betul fokus kepada bacaan, kepada tajwid dan mula memperbaiki, mula menambahkan ilmu, maka alhamdulillah akhirnya antara yang berjaya mereka dapat membaca dengan baik dan dengan tenangnya. Dan bila kita baca, bila kita dengar bacaan mereka pun kita akan terasa macam dah tak risau dah. Kalau setengah-setengah qari'ah tengah baca tu, pemerhatian kita kena fokus sebab nanti mungkin bila-bila masa je ada je yang tak sempurna. Tapi ada qari'ah yang mereka dah betul-betul dah bersungguh-sungguh membaca Al-Quran dengan baik dan mempelajari ilmu tajwid dengan baik. Bila mereka baca, kalau kita nak nikmat pendengaran kita dengan lantunan bacaan itu dah boleh. Maknanya tak perlu fokus sangat pada tajwid yang dibacakan. Tajwid itu dah kira hampir semuanya selamat. InsyaAllah, semua insyaAllah akan sampai ke tahap itu. Bila kita betul-betul gunakan tajwid ini sebagai senjata kita ataupun sebagai cara penyelesaian untuk bacaan-bacaan yang kurang lancar ataupun kurang hukum tajwid. InsyaAllah. Okey, terus masuk ke dalam tajuk kita, pembahasan kita pada malam ini, bab al-mudud. Bab hukum-hukum mat ni memang antara bab yang susah kita nak bezakan kalau sekadar kita hanya dengar ataupun kenal nama sahaja. Kita nak kena kenal namanya, nama hukum, dan kita nak kenal sifatnya, kelakuannya dan apa dia punya pecaman-pecaman yang jelas pada jenis-jenis mat itu. Barulah kita akan sampai tahap kita betul-betul kenal dan boleh membezakan antara satu-satu mat dengan mat-mat yang lain insyaAllah. Minggu lepas kita hanya kupas mat asli sahaja. Saya rasa kita dah ulang dengan detail minggu lepas, masya-Allah. Mat asli sahaja, mat asli apa, mat tabi'i apa dan apakah pecaman dan apakah tanda-tanda mat asli dan kenapakah dinamakan mat asli, kenapakah jadikan hukum-hukum contoh-contoh itu mat asli tak boleh jadi hukum lain. Semua dah dijawab, masya-Allah. Qari-qari'ah kita yang masuk minggu lepas dapat menjawab dengan baik dan akhirnya betul-betul kenal lah. Jadi kalau siapa-siapa yang tertinggal boleh rujuk kepada siri yang keberapa 58 ke 59 dalam channel YouTube khas tajwid kita. Untuk kita-kita saja yang saya buatkan itu, untuk kita-kita saja boleh rujuk. Itu kupasan dan juga murajaah berkenaan dengan mat asli saja. Menarik sangat-sangat. Di situ banyak kita boleh manfaatkan dan kenal betul-betul apakah itu mat asli. Okey, minggu ni insyaAllah kita akan mula masuk mat far'i. Mat far'i secara murajaah dulu. Secara murajaah maknanya kita berbual dan juga kita bersembang sama-sama. Dan siapa-siapa yang nak ambil bahagian insyaAllah dipersilakan. Okey, kita mulakan mat far'i. Mat far'i terbahagi kepada dua. Mat far'i yang asbabnya ataupun sebab matnya adalah hamzah. Mat far'i yang sebab matnya adalah sukun. Okey, mat far'i ini pecahan daripada mat asli. Maknanya selain daripada mat asli lah. Mat far'i ini adalah selain daripada mat asli. Kalau kita tengok dalam mat asli, mat far'i, dia ada dua sebab utama untuk berbahaginya atau berpecahnya jenis-jenis mat selain daripada mat asli. Dua sebab utama. Yang pertamanya huruf hamzah. Wujudnya huruf hamzah. Adanya huruf hamzah dalam contoh itu ataupun dalam ayat itu ataupun dalam kalimah itu yang menjadikan mat far'i. Dan sebab yang kedua adalah adanya huruf mati. Huruf berbaris sukun. Ini dua sebab ini kena simpan dalam ingatan kita dan dalam fahaman ilmu tajwid kita, merupakan dua sebab untuk hukum-hukum mat itu terjadinya mat far'i insya-Allah. Okey, malam ni insya-Allah kita mulakan dengan hukum mat far'i
yang asbabnya ataupun sebabnya adalah huruf hamzah. Huruf hamzah. Okey, soalan cepu mas sebelum kita masuk. Mal farqu? Apakah perbezaan antara huruf hamzah dengan huruf alif? Okey, boleh mula jawab, boleh mula unmute. Siapa-siapa nak ambil bahagian insya-Allah. Apakah beza antara huruf hamzah dengan huruf alif? Boleh tak cakap macam Hamzah istifham? Dua Hamzah dalam dua Hamzah, Ustaz. Okey, sekarang ni fokus Ajidin fokus kepada soalan hanya perbezaan antara hamzah dan alif sahaja. Hamzah istifham, hamzah wasal, hamzah dua hamzah itu lain, di dalam alif. Itu lain, itu tajuk lain itu. Sekarang ni fokuskan kepada soalan ini sahaja. Bezakan antara huruf hamzah dan huruf alif. Hamzah alif. Hamzah alif. Hamzah alif. Kita nak jawapan tajwid jangan rupa saja. Rupa hamzah tu kepala ain, rupa alif macam batang kayu. Itu tak naklah. Itu tak. Kita nak jawapan tajwid macam mana? Hamzah wasal. Hamzah wasal boleh bukan. Hamzah wasal tu dah bab lain pula. Hamzah wasal insya-Allah bila kita habis sifat huruf nanti kita masuk hamzah wasal. Okey. Tahsil. Okey, siapa boleh jawab? Apa beza antara huruf alif dan huruf hamzah? Okey nanti. Ni boleh tanda besar-besar boleh catat nanti bila dah dapat jawapan yang terang, yang jelas. Siapa nak mencuba selain daripada Ajidin dah sebut segala jenis hamzah dah. Belum lagi belum panas enjin lagi. Okey, tak apa, saya jawab dulu. Huruf hamzah boleh tulis huruf hamzah menerima baris, huruf alif tak menerima baris. Itu je. Itu aja, cepat je. Itu sahaja, senang je. Dia menerima alif. Bukalah Al-Quran, ada tak alif yang batang kayu yang panjang tu, yang alif tu yang berdiri tegak tu, ada tak baris atas, baris bawah, baris depan? Dia tak akan ada selagi mana tak ada hamzah di atasnya, di bawahnya, di hamzah yang bersendirian ataupun di atas baris. Di atas baris lah sama rata dengan huruf-huruf yang lain. Manakala hamzah menerima baris. Hamzah ada baris atas, baris bawah dan baris depan dan baris sukun sekalipun. Adapun huruf alif dalam ilmu tajwid, dia menerima alamat, tanda-tanda, bukan baris tanda-tanda. Ada tanda bulat, ada tanda kepala sad kecil, itulah hamzah wasal tu yang dinamakan hamzah wasal. Ada tanda-tanda lain, tanda sukun, tanda kosong hitam, itu semuanya tanda-tanda alamat saja, bukannya baris alif atas a, alif bawah i, alif bawah depan u. Itu kalau dari segi ilmu tajwid, dia tak boleh kita sebutkan alif. Dia kena sebut hamzah di atas a, hamzah di bawah i, hamzah di depan u, hamzah mati. Itu bezakan antara hamzah dan alif. Okey, dia ada kait rapatnya. Sebab kalau tak ada beza antara hamzah dan alif, nanti dalam sebab hamzah ni masalah besar kita. Sebab hamzah, kalau hamzah adalah alif, alif adalah hamzah, macam mana kita nak bezakan huruf mat dengan hamzah yang menjadikan sebab mat tadi. Itu bezanya. Sebab itu kita nak kena tahu awal-awal lagi, hamzah menerima baris, huruf alif tak menerima baris. Bila huruf alif tak menerima baris, maka huruf alif itulah huruf mat. Ya yang tak menerima baris, ya itulah yang berhuruf mat. Waw yang tak menerima baris, waw itulah huruf mat. Selepas alif waw ya yang tak menerima baris itu, bila berjumpanya hamzah, maka akan terkeluar beberapa jenis mat yang sebabnya hamzah. Okey. Itu sebagai mukaddimah untuk mat far'i bahagian sebab hamzah. Okey, siapa boleh jawab? Dalam sebab hamzah ini, bahagian yang kumpulan yang sebabnya hamzah, ada berapa jenis mat?
Banyak kan? Rasanya banyak jugalah, tapi berapa? Apa? Ada berapa dan apakah hukum-hukum mat yang sebabnya hamzah? Dia kira daripada mak asli ya? Tak ada, mat asli dah selesai dah minggu Kan lepas. dia mula daripada mak asli sampai ini ya, sampai bawah. Ya. Boleh juga mat asli ya, okay. 8, banyak loh. Ustaz, saya cuba. Dia ada Okey. dua. 14. Ada dua. Mad wajib dan mad jaiz. Mat wajib dan mat jaiz. Okey. Dia ada yang bila bertemu dengan hamzah. Okey. Haji dia sebut 14 terus. Belah. Okey, dalam mesej kita, dalam ruang chat kita ada katanya 4 jenis. Mat jaiz, mat wajib, mat badal dan satu lagi mat silah katanya. Mat wajib, badal, silah. Okey, jawapan yang kedua mat wajib, badal, silah sama juga. Tapi jawapan yang pertama tadi mat jaiz, mat wajib, mat badal, mat silah. Silah tu nak kena terangkan silah qasirah ke tawilah. Dah tentunya tawilah lah kan? Dah tentunya tawilah. Okey. 4. Ada lagi tak nak tambah? Mat tamkin, Mat tamkin satu lagi. mat tabriyah, Mat tabriyah. tak ada. Okey. Okey, kalau tengok pada surahnya, saya akan kira 3 sahaja. Mat jaiz, mat wajib dan mat badal. Mat silah tawilah dia panggil ilhaq mulhaqun bimaddil jaiz. Mat silah tawilah ini dia akan dimasuk di bawah mat jaiz. Sebab syaratnya sama sahaja apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah di dalam 2 perkataan ataupun di perkataan yang berasingan. Mat silah tawilah sebenarnya mundarijun tahta maddil jaiz al-munfasil. Mad silah tawilah ini dimasukkan di bawah mad jaiz munfasil dan mad silah qasirah dimasukkan, diilhaqkan kepada mad tabi'i ataupun mad asli. Tapi kalau nak kira 4 tu dari segi nama tu boleh, tapi pada surah, pada asalnya kita sebut 3, insya-Allah dah betul. Mad jaiz, mad wajib, mad badal. 3 jenis mad ini sebabnya hamzah. Sebab adanya hamzah lah maka terjadinya 3 jenis mad ini dan tambahlah mat silah tawilah itu yang keempat. Jadi kalaulah tak ada hamzah maka tak jadilah mad ini. Dia akan kembali kepada asal, hanya kekal dengan mad asli ataupun mad tabi'i yang 2 harakat sahaja. Disebabkan munculnya hamzah dalam perkataan-perkataan ini maka terjadilah mad jenis mad yang kita kira tadi, mat jaiz, mat wajib, mat badal dan mat silah tawilah. Terima kasih kepada yang menjawab betul, masya-Allah, dan juga yang mencuba walaupun separuh betul, insya-Allah. Cubaan yang bagus. Okey, kita mula satu persatu. Siapa nak kupas mat jaiz munfasil? Kita mula dengan mat wajib dulu. Mat wajib dulu yang mudah dulu. Mat wajib. Falyatafaddal. Siapa yang nak ambil bahagian mat wajib, ceritakan mat wajib, macam mana kita nak kenal mat wajib. Kepada yang baru join kelas kita malam ini, jangan anggap ini satu cabaran, masuk-masuk terus nak kena cerita. Tidak. Saya minta yang bercerita ni, mereka dah setahun lebih dah bersama kita dah berkali-kali dah cerita yang sama, cuma nak perkemaskan pengetahuan dan juga ilmu yang kita simpan dalam pemahaman kita supaya bila kita cerita setiap hukum itu, kita cerita dengan betul, dengan tertib, tak bercampur aduk dengan hukum-hukum lain, maka confirmlah ilmu itu insya-Allah barakah dan dapat kita kekalkan dan teruskan dengan apa yang kita faham itu insya-Allah. Okey, kalau yang bersuara tak ada, yang dalam ruang chat ni ada. Okey, siapa nak cuba? Salam Ustaz. Okey, silakan. Okey, Kak Nai. Mak wajib kan, mak wajib Ustaz Azraq ni mak wajib benda apa kan? Dia berlaku apabila huruf mat
bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Okey, contoh. Contoh, Iza jaa nasrullah. Yang mana? Alif. Perkataan mana? Idza ka nasrukallah. Ja. Okey, sebut jaa saja. Tak apa sebut satu ayat panjang. Sebut jaa. Bila kita sebut untuk hukum tertentu, kalau boleh kita sebut dengan cara bacaan hukum itu sendiri. Jadi mak wajib, kalau kita jumpa dalam Al-Quran, dalam bacaan kita kena panjangkan berapa kadarnya. Lepas tu kita baca ikut kadar yang dalam hukum tajwid tadi. Lepas tu kita cerita pula berapa bacaan, berapa wajah dan berapa harakah yang kita boleh baca. Okey, jadi dalam contoh jaa berapa harakat? 4 atau 5, Ustaz. 4 atau 5 ketika wakaf. Ketika wasal, ketika sambung, ketika wakaf. Ketika berhenti, ketika Betul. wakaf. Ketika berhenti. Ada 2. Okey, 4 dan 5 ketika wasal, ketika bacaan kita bersambung. Idza jaa 4, idza jaa nasrullah itu 5. Dan kalau kita ke wakaf, dia boleh tambah lagi satu wajah. Daripada 4, 5, dia tambah lagi satu wajah, iaitu 6 harakat. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi kita dah kenal mak wajib muttasil, iaitulah setiap kalimah. Setiap kalimah dalam Al-Quran Al-Karim, bila kita baca, apabila kita jumpa dalam kalimah itu, dalam perkataan yang kita baca itu, huruf-huruf mad, sama ada alif waw alif ataupun waw ataupun ya, huruf mad yang ikut syaratnya lah. Alif yang sebelumnya baris atas, waw yang sebelumnya baris depan, ya yang sebelumnya baris bawah. Selepas huruf mad itu ada huruf hamzah, dan pertemuan antara huruf mad dengan hamzah itu dalam satu perkataan, maka itulah dinamakan mad wajib muttasil, yang mana kita kena baca 4 ataupun 5 harakat ketika wasal bacaan, dan kita boleh tambah lagi satu wajah lagi, satu lagi cara baca, iaitu 6 harakat ketika waqaf di atas kalimah itu. Idza jaa 6 harakat. Boleh panjang sampai 6 harakat. Okey, jelas ya insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Kita pergi kepada mad yang kedua, murajaah ni, masih lagi murajaah. Mad jaiz munfasil. Okay, siapa nak ambil bahagian untuk huraikan mad jaiz munfasil? Jangan beri muslimah lah pula. Muslimin ramai ni. Tapi kalau muslimin lambat, muslimah masuk terus. Dalam ruang chat kita siap dah. Type siap dah. Penuh dah perkataan ataupun dia punya huraian yang lengkap. Okey, muslimin macam mana? Mad jaiz munfasil. Okey. Siapa? Okey. Maknanya huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam 2 kataan. Kalau kita baca, kalau ikut hafs kita 4 atau 5 harakat. Tapi kalau ada hafs membolehkan kita baca 2 harakat saja. Macam mana yang boleh kedua harakat? Bila dia dah tambah cerita tu, kita nak kena tanyalah. Kita pun nak tahu juga. Tadi dia sebut hafs kita macam geng dia je. Hafs kita. Okay. Hafs kita tu hafs yang kita selalu baca. Ya, betul. Riwayah yang kita pilih dalam bacaan kita itulah hafs an Asim, betul. Dan ikut tariqah yang kita pilih, iaitu tariqatus Syatibiyah. Kita boleh baca 4 dan 5 harakat untuk mad jaiz. Tapi okey, yang 2 harakat tu macam mana? Cuba sambung. Yang 2 harakat tu kalau ada, pasal kita pernah dengar macam hafs dia, saya tak tahu hafs apa, tapi dia membacanya dengan 2 harakat je. Hafs juga ke ataupun qiraat lain? Qiraat lain, tapi di qiraat lain lah, bukan hafs. Qiraat lain, tapi dia baca dua harakat.
Jadi kadang-kadang tersalah cakap ataupun tersalah huraian ini menambahkan ilmu sebenarnya. Jadi tersalah, saya tak cakap salah, saya kata tersalahnya. Tersalah info ni kadang-kadang menambahkan ilmu. Mungkin Ya, Haji Masya Taib kena tambah sikit. Hafz juga baca 2 harakat, tapi ikut tariqah lain. Dia ikut gurunya yang lain ataupun cara yang lain dia okey. belajar. Jadi Teruskan. bukannya qiraah lain. Qiraah hafz, dalam hafz sendiri, bacaan hafz sendiri yang kita baca ni insya-Allah boleh kita baca 2 harakat dalam mad jaiz munfasil. Boleh kita baca 2 harakat. Hafz juga. Adapun qiraah-qiraah lain memang banyak lagi imam-imam dan qari-qari, perawi-perawi daripada imam-imam qiraat ni membaca 2 harakat dan mad jaiz munfasil. Ya betul. Tapi kita pun dalam qiraah kita sendiri pun insya-Allah boleh kita baca 2 harakat sekiranya kita tahu kaedah-kaedah tertentu untuk kita nak bacakan hafz itu dengan kaedah 2 harakat. Sebab itu kalau insya-Allah Allah panjangkan usia kita bertemu dengan Ramadan, ramai imam-imam tarawih yang berilmu pengetahuan tajwid yang kemas, mereka insya-Allah akan gunakan qasr al-munfasil, baca dengan 2 harakat munfasil. Sebab apa? Dalam kadar yang banyak nak baca dalam solat tarawih itu, maka sesuai sangatlah diqasarkan, diambil wajah yang 2 harakat untuk dapat baca ayat yang banyak. Kalau kita tengok imam-imam Masjid Haram Makkah Madinah, kebanyakannya dibacakan dengan qasar 2 harakat saja. Okey, insya-Allah teruskan Haji Taib. Dan contoh-contohnya, salah satu daripada contoh dalam 2 perkataan ialah inna anzalna. Mana perkataan yang pertama? Inna Perkataan itu pertama. satu perkataan. Anzalna yang kedua. Okey, anzalna perkataan yang kedua. Jadi mad tu berjumpa dengan hamzah. Mad ke huruf mad? Huruf mad berjumpa dengan hamzah. Ya, huruf mad itu bertemu dengan hamzah, berjumpa dengan hamzah dalam perkataan yang berasingan ataupun berlainan. Itu namanya munfasil. Okey, jadi wajah yang diboleh bacakan 4 dan 5 harakat ikut cara bacaan kita sekarang insya-Allah. Okey, alhamdulillah selesai. Dan boleh kita bezakan antara 2 perkataan dengan 1 perkataan itu. Kita selalu sebut bukan setengah kita gunakan kaedah kalau hamzah menumpang maknanya hamzah berada di atas huruf alif, berada di atas huruf ya, berada di atas huruf waw, maka itulah 2 perkataan. Dan kalau hamzah tidak menumpang, maknanya hamzah itu duduk di atas garisan, sama dengan huruf-huruf yang lain, maka itulah contoh ataupun pecaman petanda huruf itu, hukum perkataan itu, hamzah itu dalam 1 perkataan. Kaedah ini membantu sebahagian contoh-contoh mad jaiz dan mad wajib, dan ada di sana contoh-contoh yang sebaliknya. Hamzah yang menumpang, hamzah yang ada di atas rumah, di atas huruf ya, di atas huruf waw, bukannya 2 perkataan. Dia 1 perkataan. Contohnya al-malaikah. Ya ayyuha, kan? Kita nampak ya ayyuha macam seketul 1 huruf, 1 perkataan. Tapi hamzah itu berada di atas al-malaikah, kita nampak 1 perkataan, memang 1 perkataan, tapi hamzah berada di atas rumah, bukannya berada di atas garisan. Jadi kaedah itu bukannya kaedah yang boleh dipakaikan untuk semua contoh-contoh mad jaiz dengan mad wajib. Okey, insya-Allah. Apapun dia tak banyaklah contoh-contoh yang datang menyalahi kaedah tadi. Okey, hukum yang ketiga yang sebabnya hamzah, iaitulah mad badal. Okey, mad badal. Macam mana kita nak kenal mad badal? Siapa boleh ambil bahagian ini? Boleh cuba Ustaz? Boleh, silakan. Mad badal berlaku apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Huruf mad ada 3
yakni alif waw ya. Maknanya hamzah tu dia datang sebelum daripada huruf mat. Dibaca dalam 2 harakat. Boleh ke Ustaz? Contoh? Contohnya al-ula. Al-ula. Jadi Maknanya huruf mat ya kan, okey. Dalam perkataan, cuba huraikan dalam perkataan, dalam contoh ni al-ula. Al-ula maknanya huruf hamzah tu bertemu dengan huruf waw, yakni huruf mat. Maknanya dia datang dahulu. Hamzah tu datang dahulu daripada sebelum mat. Selalunya dalam mat jaiz dengan mat wajib, hamzah datang kemudian. Huruf mat datang awal. Mat badal ini tiba-tiba huruf hamzah datang awal. Huruf hamzah datang dulu, baru selepasnya ada huruf mat. Okey, itu bezanya dan itu pecahan badal. Okey, itu jelas. Sekadar itu dah jelas mat badal. Cuma bila ada yang bertanya apa itu makna badal dan macam mana berlakunya badal, itu barulah kita nak kena cerita. Satu cerita lagi, proses untuk berlakunya huruf hukum mat badal tadi. Yang itu satu soalan lagi, siapa boleh jawab? Mat badal tadi kalau nak ringkas, mana-mana hamzah dalam Al-Quran dibaca dengan 2 harakat, itulah mat badal. Ataupun sebab, ataupun cara penjelasan tadi pun lagi senang, mudah pun mudah, iaitulah apabila hamzah datang sebelum huruf mat. Maka itulah mat badal. Tapi soalan yang kedua, ma ma'nal badal? Apakah makna badal dan macam mana berlakunya badal itu pada hukum mat badal? Begitu. Itu pertemuan 2 hamzah Ustaz. Tapi bila dibaca salah, yang pertama hamzah, yang kedua digantikan dengan Okey, mula-mula sekali ma ma'nal badal. Makna badal tu apa? Badal. Gantian. Okey, macam mana berlakunya pergantian atau pergantian itu? Kalau hamzah jumpa dengan hamzah, hamzah kena jumpa hamzah, jadi hamzah yang kedua menjadi alif, jadi kita baca 2 harakat macam hamzah alif. Ada mat. Okey, di mana yang berlakunya gantian itu? Yang ganti mengganti itu. Untuk menyenang kita membacanya Ustaz. Sukun kan? Bukan sukun Ustaz. Okey, kita apa tu, kita masuk whiteboard kita. Okey, Haji Taib tadi, Haji Taib dulu kan? Haji Taib cuba pilih contoh. Amanah. Amanah, okey. Perkataan amanah kita tulis macam ni. Alif, mim, nun. Okey, amanah. Okey, ini mat badal, betul. Dibaca 2 harakat, hamzah datang sebelum huruf mat, iaitu huruf mat di sini huruf mat alif. Okey, jadi lepas tu baca 2 harakat. Okey, badalnya berlakunya di mana badal? Mana badal? Yang alif sebenarnya 2 hamzah tapi digantikan jadi alif. Mana hamzah yang alif ni asalnya macam begini kan? 2 Hamzah mana? Ya. Gitu. Okey, hamzah pertama ni bagi apa? Baris yang atas lah. Atas. Hamzah bawah yang kedua ni? Sama juga. Bagi atas juga. Ni mana okeylah. Okey, jadi lepas tu berlakunya badal macam mana? Jadi kalau kita dalam bahasa Arab, lokal Arab dia menyebutkan nak baca mana agak susah sikit. Jadi dia ganti jadi alif jadi mana 2 harakat aja. Ini Arab mana ni? Arab street ke apa mana? Sebab ini Arab bahasa Quran Ustaz, Arab Quran. Okey, setahu saya Arab bahasa Quran kalau huruf 2 hamzah dia tak boleh tukar Ji. Sebab kalau 2 hamzah berbaris, setiap hamzah ni ada maknanya. Bila hamzah ni berbaris, hamzah kedua pun berbaris, hamzah yang pertama dia akan jadi hamzah istifham. Dia akan jadi makna macam al-ana al-zakarain kan. Ni tak boleh tukar. Sebenarnya di sini Haji Tarik nak kena betulkan sikit. Hamzah yang kedua sukun. Hamzah yang kedua sukun. Jadi dalam bahasa Arab betul lah ni. Ni dalam bahasa Arab mana ni susah nak dibacakan.
a'mana susah nak dibacakan, maka kaedah Arabnya dia akan cari kaedah yang paling senang untuk menyebutkan. Sama ada dia nak hazaf, sama ada dia nak naqal, sama ada dia nak tukar. Di sini berlakunya ibdal. Ibdal di sini dia tukarkan hamzah di sini kepada huruf mad yang sesuai dengan baris huruf hamzah yang pertama. Jadi hamzah pertama baris atas, maka huruf mad yang paling sesuai dengan baris atas iaitulah alif. Ini namanya pergantian ataupun badal. Ditukarkan huruf hamzah mati ini kepada huruf alif, maka jadilah ini, terjadilah ini. Jadi pada a'mana dijadikan amana. Amana. Lupa Ustaz, lupa. Itu yang bagusnya. Itu yang bagusnya bila kita muzakarah, yang lupa itu kita akan ingat balik, yang salah itu kita akan perbetulkan, yang kita perkemaskan insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Jelasnya semua? Jadi semua hukum mad, semua hukum mad badal asalnya begitulah. Hamzah pertama berbaris, hamzah yang kedua berbaris mati. Maka dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab secara umumnya susah nak baca. Jadi kaedah Arab ada membantu, iaitulah di sini tukarkan hamzah yang kedua kepada jenis huruf mad dengan jenis harakah yang sebelumnya, iaitulah mengikut baris yang sebelumnya. Sebab itu dalam Al-Quran Karim nanti kalau kita jumpa perkataan yang belum diproses, belum ditukarkan mad badal, maka kita sendiri nak kena tukarkan. Dia akan jumpa kadang-kadang kalau kita break emergency break ataupun kita wakaf terberhenti dengan secara mengejut, ataupun kadang-kadang diuji oleh ustazah kita suruh berhenti dan suruh ulangkan perkataan yang adanya mad badal tu. Sebab kalau mad badal itu kalau disambung dengan perkataan yang sebelumnya, dia tak nampak sangat mad badal sebab huruf tu mati. Tapi kalau dimulakan dengan perkataan itu sendiri, maka kita nak kena sendiri tukarkan hamzah yang kedua berbaris mati itu menjadi huruf mad. Sebagai contoh, mungkin semua dah tahu tapi tak apa kita tunjuk juga. Sekejap saya bukakan. Dalam surah Al-Ahqaf, Al-Ahqaf itu tak ada pilihan sebab dia dah ada wakaf sebelum mad badal yang belum diproses tadi. Sabar sekejap. Mungkin bila kita buka dalam Quran dia lebih nampak lagi kita mad badal yang belum diproseskan itu. Sebenarnya banyak, bila kita tengok banyak lagi tempat-tempat yang kalau kita nak mulakan dengan perkataan itu kita nak kena tukarkan sendiri, nak kena proseskan, tukarkan hamzah yang kedua berbaris mati itu menjadi huruf mad yang sesuai dengan huruf baris itu yang sesuai dengan huruf mad itu. Sekejap kita buka suratul Ahqaf. Kalau siapa dah buka nanti ayat yang dia ada dua contoh di situ, kita tengok yang dah proses dan yang belum. Okey. Muka surat 502. 502. Okey, saya share di sini. 5. Ini bila nak sampai Ramadan ni, gharibul mufradat ataupun hukum-hukum yang jarang-jarang kita jumpa ni, kita kena ingat balik dan juga kita nak kena terangkan balik. Muka surat 502 ayat yang keempat. Di skrin saya dah share skrin. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Mushaf yang lama ada tanda solat di sini, boleh berhenti. Lepas tu perkataan yang berikutnya.
Okey, perkataan yang berikutnya nampak tak dekat skrin? Haji nampak? Yang mana? 502 Ustaz? 502. Ayat yang keberapa? Yang keempat? Ayat keempat. Saya dah baca dah ayat tu. Tinggal perkataan mak badal je. Belum lagi saya baca. Dah nampak? Ya. Haruni madza khalaqu minal ardi an lam syirkum fis samawat. Dah belum fis samawat. Selepas fis samawat tu perkataan tu Haji baca apa? Fis samawat ya. Fis samawat. Fis samawat Ustaz. Okey, lepas tu Am lahum sirun fis samawat. Oh ya, sambung balik. Fis samawi uktu. Boleh tak uktu? Itu ni. Itu ni. Ini. Itu ni. Kenapa tak baca Hamzah? Kenapa tak baca Hamzah? Hamzah mati tu ada tu. Itu ni. Okey. I tahu. Nah, I tangkap. Itu ni. Okey. Ini pun ada contohnya dekat main kitab ni ada itu ni. Kenapa tak baca Hamzah? Hamzah mati tu ada tu. Kenapa tak baca itu ni ke uktu ni ke? Tu ni tak boleh lah. Antara i dengan u. Itu ni bikitabi. Kenapa? Soalannya kenapa tak dibaca itu ni ataupun uktu ni? Tak berani nak cakap. Mak badal kan? Bukan yang mak badal tu kat itu ni. Sebab kita kena tukar di sini. Kita sendiri kena tukar bila nak mulakan dengan perkataan ini. Kita sendiri kena badalkan, kita nak kena tukarkan, gantikan hamzah yang berbaris mati itu dengan huruf ya. Jadi ya di sini baca dengan 2 harakat lah. Jadi badal itu ni baca di sini. Itu. Ini contoh yang jelasnya hamzah masih lagi baris mati dan tak dibaca sebab kita nak kena badal. Contohnya, muka surat yang sebelahnya. Muka surat yang sebelahnya ada, boleh kita sebagai contoh. Ayat yang 35, surah Al-Jathiyah. Muka surat yang sebelahnya, 501. Ayat 35, surah Al-Jathiyah. 25, tak nampak. 25, surah Al-Jathiyah. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا. Berhenti di situ. Qalu. Try sambungkan terus kataan yang berikutnya. Yang keberapa Ustaz? Yang berapa? 25. Tak jumpa kat mana ni? Ya 25 sebelah je, muka surat sebelah je. 501. Ya, 501. Yang merah. Oh merah. 20. Nampak tu. Ni. Illa an qalu. Qalu boleh tak Ustaz? Boleh, memang boleh. Tapi kalau berhenti qalu, lepas tu sambung. Qalu tu bi abaina. Haji Nuruddin. Haji Muhammad Amiruddin Nuruddin pula. Saya dah berhenti qalu. Lepas tu sambung. Qalu boleh tak Ustaz? Berhenti qalu. Wakaf di situ. Lepas tu teruskan perkataan yang berikutnya. Itu ni ya. Mana ada ni sini? Itu bi abaina. Kenapa tak baca hamzah di situ? Hamzah kan hamzah mati tu, hamzah sukun tu. Jadi hamzah sukun kita taruh baris bawah lah Ustaz. Itu ni. Itu bi abaina. Soalannya kenapa tak baca hamzah? Hamzah tu kan ada hamzah mati tu. Okey. Hamzah kena sukun kan? Kena sukunkan. Okey, sukunkanlah. Itulah. Itu. Boleh? Itu bi aba. Boleh? Saya tanya boleh tak? Boleh. Boleh.
Tak ada bilang depan apa. Ini Jangan embus je Jidin, jangan embus. okey. Ini nak ikut Arab mana ni? Arab yang mudah ke Arab yang tak mudah ni? Panjang 2 harakah. Ini antara contoh yang kadang-kadang kalau kita diuji, maka kita gunakanlah ilmu apabila bertemunya dua hamzah dan hamzah ini hamzah yang keduanya berbaris mati, maka dalam bahasa Arab dia akan badalkan. Maka dia jadi badallah sini. Itu bi abaina. Okey, ada satu soalan yang halus di sini. Katanya dua hamzah. Lepas tu di sini bukannya hamzah di sini. Ini alif. Mana hamzah kan? Yang pertama ni. Siapa nak jawab di sini? Ini saja nak tambah sikit lagi menjadi susah. Sikit lagi. Hamzah wasal. Kejap. Bagi saya jelaskan dulu. Tadi permulaan kelas tadi, awal-awal kelas saya minta apakah perbezaan antara alif dan hamzah. Ada kan? Dah jelas. Hamzah itu menerima baris, alif tak menerima baris. Itu saya dah jawab tadi. Alif hanya menerima tanda-tanda alamat saja, alamat terqim. Adapun hamzah menerima baris atas, baris bawah, baris depan dan baris mati. Tadi katanya hamzah menerima baris. Sekarang ni dalam contoh ni alif ni bukannya hamzah. Ni nampak tak ni? Alif ni dan panjang kan, bukannya huruf hamzah. Lepas tu katanya badal bertemunya antara hamzah berbaris dengan hamzah mati, hamzah sukun. Siapa boleh selesaikan masalah ni? Ini huruf ni alif, huruf hamzah ni. Yang saya tanda ni. Alamak, tak nampak kecil ya, Ustaz. Itu tu perkataan itu tu kan ada tanda, ada huruf yang panjang ni. Yang berdiri tegak ni. Huruf ni alif ke huruf hamzah ni? Hamzah. Hamzah wasal. Itu yang nak jawab tu. Jawapannya Hamzah wasal. bila kita nak mulakan dengan perkataan ini, maka alif yang nampaknya tegak panjang ini, dia dah tak jadi alif lagi. Dia akan jadi hamzah wasal. Kenapa? Sebab hamzah ini bila nak mulakan dengannya, kita kena baca dengan huruf hamzah. Sebab itu namanya hamzah walaupun rupanya alif. Hiya allati tuqra'u wala tuqra'u waqfan wala tuqra'u waslan. Bila kita wasalkan, hamzah wasal ini tak wujud lagi. Qalu'tu. Hamzah satu je. Tapi kalau kita baca mula dengan perkataan ini, maka hamzah wasal ini diisbat, maknanya ditetapkan dengan huruf hamzah, maka membacanya ikut baris yang sesuai pada perkataan ini. Di sini hamzah bertemu dengan hamzah, maka cukup syaratnya hamzah yang keduanya baris mati, ditukarkan hamzah baris mati ini kepada huruf mad yang sesuai. Jadi hamzah wasal di sini dibacakan dengan baris bawah, maka huruf hamzah baris mati ini ditukarkan dengan huruf ya, dibacakan itu bi abaina. Okey, tak apalah, saya tambah-tambah sikit, insya-Allah siapa yang boleh tangkap, itulah penjelasannya insya-Allah. Habis hamzah wasal tak ganti jadi nun Ustaz? Hamzah wasal itu cerita minggu akan datang. Malam ni tak ada kena mengena lagi yang jadi nun. Yang itu cerita lain pula itu. Okey. Cuba saja. Bagus. Bukan cerita baru ya. Tapi Ustaz selalunya kalau macam gini kita baca wasal kan, jadi ya betul. Nik tu kita baca. Ya. Betul. Kebanyakan wasal lah di sini sebab kita kena tahu hukum ketika kita diuji, dinamakan wakaf ikhtibari kan. Kita belajar dalam bab wakaf itu. Wakaf dan ibtidak ikhtibari untuk diuji macam mana kita nak mula, maka kita dah tahu kaedah badal di sini kita kena tukarkan hamzah yang kedua. Okey, jelas insya-Allah. Okey, alhamdulillah untuk Ustaz, malam ni. Ya saya. Ustaz, nanti Ustaz tadi cakap itu ni bukan utu ni Ustaz. Sebab kalau kita cakap hamzah wasal sebelum nombor 3 tu berbaris doma. Bukan depannya berbaris doma Ustaz ni. Bagus soalan tu. Tak ada orang yang tak. Okey. Sebab Ustaz cakap baris bawah. Macam mana boleh terjadinya baris bawah? Kenapa tak baca baris atas, baris depan ramai-ramai semua diam je. Betul ke? Baris atas ke baris bawah ke baris depan? Tak betul. Baris bawah di sini bukannya baris depan. Sebab itu saya saya dah terangkan dalam bab hamzah wasal,
macam mana nak mulakan dengan hamzah wasal. Hamzah wasal bagi atas ke, bagi bawah ke, bagi depan ke. InsyaAllah bab ini kita akan kupas secara detail insyaAllah selepas habisnya sifatul huruf. Kita akan masuk bab hamzatul wasl. Macam mana nak mulakan, bagi atas ke, bagi bawah ke, bagi depan. Okey. Ada kaedah yang mengatakan sekiranya huruf yang ketiga berbaris atas, berbaris bawah, kita mulakan dengan bawah. Kan? Sekiranya huruf yang ketiga baris depan, kita mulakan hamzah wasal dengan baris depan. Seperti mana Hajah jelaskan tadi. Tetapi cara ini tak kemas. Dia tak boleh gunakan untuk semua kata-kata dalam Al-Quran yang dimulakan dengan hamzah wasal. Sebab dia panggil ada halat istithnaiyah, halat keadaan-keadaan tertentu. Walaupun huruf yang ketiga itu baris depan, tapi hamzah wasal dibaca dengan baris bawah. Nanti kita akan sebut, dia masuk dalam bahagian huruf-huruf yang fi'ilnya, lamul fi'li dia huruf mu'allal, huruf illah, dan dia akan menggunakan baris bawah apabila mulakan dengan hamzah wasal. Sebagai ata huruf illah di situ. Jadi kalau kita nak mulakan dengan fi'il amr, dia akan jadi baris bawah. Nanti itu kita akan jelaskan dengan hamzah wasal dalam bab hamzah wasal. Dia sama dengan uqdu, umshu. Asalnya dha tu baris depan. Baris depan du, uqdu, umshu. Asalnya shin tu baris depan. Ketiga. Tapi dalam kaedah ini dia akan baca iqdu, imshu dengan baris bawah. Nanti kita akan terangkan insya-Allah dalam bab hamzah wasal. Jadi Hajah boleh faham di sini insya-Allah bukan semua huruf yang ketiga itu baris depan terus hamzah wasal kita baca baris depan, tidak. Ada beberapa keadaan tertentu sahaja akan dibacakan juga dengan huruf dengan hamzah wasal baris bawah. Insya-Allah. Disebabkan bahasa Arab Ustaz. Ya, dia panggil bab saraf ini, bab saraf. Bab kata dasar kepada perkataan itu, sama ada dia kata kerja ke, kata isim ke, nanti kita akan terangkan. Isim. Dia ada kena-mengena juga dengan tata bahasa Arab lah yang memeningkan kita sikit. Okey, kata Ustaz. Contoh ismu juga Ustaz, ismu pun ada Ustaz. Ismu itu termasuk dalam 7 perkataan. Ismu, ibnu, imru'u, ibnatu, ibnu. Itu termasuk dalam 7. Itu satu golongan yang khas pula. Dalam bab hamzah wasal dia ada banyak golongan pula. Kita nak kena fokus satu persatu. Sabar. Semua tak sabar. Haji Rashid sembuh je Haji Rashid. Okey. Sabar. Nanti kita bagi lepas habisnya kelas nanti guru dengan murid dia boleh bersapa sama-sama nanti. Kita nak sambung, kita nak habiskan insya-Allah bab sifatul huruf. Insya-Allah kita masuk bab sifatul huruf sikit. Minggu lepas nanti cakap yang syabihul badal ni apa? Yang syabihul badal, masya-Allah. Syabihul badal bagi saya tak ada perbahasan besar. Cuma beberapa hukum kitab tajwid ada pecahkan jenis badal. Pada asalnya kitab-kitab yang tertentu memang badal ada satu jenis saja, mana-mana huruf mad, huruf hamzah dibacakan 2 harakat. Tak kira awal perkataan, pertengah perkataan, semua badal belaka. Ada setengah-setengah kitab tajwid membezakan mana-mana huruf mad, huruf hamzah yang dibacakan 2 harakat, yang ada pada awal perkataan itu mad badal solid asli, dan mana-mana huruf hamzah yang dibacakan dengan 2 harakat di pertengahan perkataan itu namanya syabihul badal. Macam al-akhirah, al-ula, di tengah-tengah perkataan. Tapi kalau kita nak sebutkan semuanya badal pun selamat juga, sebab bagi ulama tajwid, ta'rif untuk mad badal paling ringkas dan paling pendek, kullu hamzatin mamdudatin biharakatain. Setiap hamzah yang dibaca 2 harakat di dalam Al-Quran untuk qiraah riwayah Hafs, maka itulah badal. Jadi syabihul badal yang di tengah-tengah perkataan. Okey, boleh insya-Allah. Okey, alhamdulillah selesai. Kita terus masuk bab sifatul huruf.
Kita masih lagi ada sifatul huruf. Ada dua lagi sifat. Kita dah selesai sifat allati laha dhid, sifat yang mempunyai lawan. Dan kita dah selesai sebahagian sifat allati la dhidda laha, sifat yang tiada lawan baginya. 1, 2, 3, 4, 5 kita dah selesai. Minggu lepas yang last kali kita bincang bab tafashi, bab tafashi huruf shin. Minggu ni insya-Allah kita akan selesaikan huruf sifat yang ke-6, iaitu sifat istitalah. Istitalah. Nama sifatnya istitalah. Istitalah maknanya panjang. Panjang dalam kita menyebutkan huruf ini. Kita nak kena panjangkan sedikit. Macam mana panjangnya insya-Allah kita bahas sedikit. Makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah. Huruf istitalah ada satu sahaja, iaitulah huruf dad. Walid tafashshi shin dadan istutil. Dalam Ibnul Jazari bab sifatul huruf, dia letakkan huruf istitalah ini, sifat istitalah pada bait yang terakhir, bait syairnya yang terakhir, dadan istutil, huruf dad untuk sifat istitalah. Istitalah maknanya waktu kita nak menyebutkan huruf dad, dia ada delay sikit, dia ada lambat sikit, dia ada panjang sikit waktu menyebutkan dad itu. Tuan-tuan, kita jelas dan kita sedia maklum, huruf dad antara huruf yang paling problem dan paling special sekali dalam bahasa Arab. Hatta bahasa Arab diberi gelaran lughatul dad. Lughatul Arabiyah adalah lughatul dad. Lughah Arabiyah adalah lughah huruf dad. Dad ini paling special sekali kalau nak dibandingkan semua lughah dalam alam ini, dalam dunia ini, tak ada sama dengan huruf dad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa afsahu man nataqa bid-dad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih menyebutkan huruf dad. Sebab itu kita ni yang bukan Arab ni ataupun orang Arab sendiri pun ada tafawut fil fasahah. Ada berbeza fasihnya dalam menyebutkan huruf dad. Kalau tuan-tuan perhatikan bacaan-bacaan siapa-siapa sekalipun, imam ke, syekh ke, qari'ah ke, bila sampai huruf dad, sama ada dad berbaris ataupun dad mati, khususnya lebih-lebih lagi dad mati, kita akan nampak bermacam-macam cara sebutan dan cara-cara membacanya. Dan di situ kita boleh pilih yang mana rasa macam puas, yang mana rasa betul-betul sedap, yang mana rasa macam betul-betul bulat bunyinya, yang mana macam bercampur habis dengan huruf-huruf lain. Kalau kita pernah kenal bahasa-bahasa Ami dalam bahasa Arab ni, huruf dad ini ditukar-tukarkan. Dad ada ditukarkan dengan huruf dha. Ramazan, contohnya Ramazan. Ada ditukarkan dengan huruf zai, Ramazan. Ada ditukarkan dengan huruf sad, ada ditukarkan dengan huruf-huruf lain. Sebabnya dad ini memang dad huruf yang paling susah. Okey, kita selalu dalam bab tajwid ni kita akan cerita dengan mudahnya bab dad ni. Kalau saya lah belajar dengan guru-guru tajwid, dad kita boleh sebut 3 cara. Huruf dad. Kita nak detailkan dan kita nak ceritakan satu persatu apakah makhrajnya dan apakah sifat-sifatnya, sifat lemah dan sifat kuatnya, mungkin kita tak mampu. Tapi yang mampu tu silakanlah. Tapi kita akan cerita dengan mudahnya, dad ini kita boleh sebut dengan 3 cara. Sama ada kita gunakan tepi lidah yang sebelah kiri, sama ada kita nak gunakan tepi lidah yang sebelah kanan, sama ada kita nak gunakan kedua-dua tepi lidah kiri dan kanan. Itu makhrajnya, cara nak menyebutnya. Dan pula ditambahkan dengan sifat. Sifatnya ada sifat isti'la, dia tinggi suara. Dia ada sifat itbaq, dia tebal dan tinggi. Dan dia ada sifat lagi, sifat tambahan ini, sifat istitalah. Waktu kita nak menyebutnya, dia akan lambat sikit, dia bukan terus sebut. Bukan dad ataupun dad. Bukan dia pantas sepantas itu. Dia kena ada walad. Itu tak boleh yang ada sabdu memang kena lambat. Tapi yang tak ada sabdu pun dia kena ada delay sikit sebab dia ada sifat istitalah ini. Jadi gambarannya yang saya boleh huraikan sifat istitalah ini,
angin yang nak keluar dari sebutan kita, dari rongga mulut kita, bila dia nak sampai ke tepi lidah bahagian depan, dia akan macam slow sikit. Dia tak terus keluar. Sebab cuba tuan-tuan sebutkan ba sekarang ni. Haji Din kalau nak menguap tutup mulut. Okey. Kalau cuba marilah Haji Din sekejap. Ini Kita dot sekarang kita ni ngantuk Ustaz. okey. Kita sekarang ni kita cuba sebut ba. Okey. Cuba sebut ba mati. Sebelumnya hamzah berbaris atas. Au. Last kali lidah kita ke mana? Last kali. Atas ringit. Okey. Last kali bahagian tepi lidah bahagian depan kita dia menutup rongga mulut kita supaya menutup untuk supaya tak keluar angin, laluan angin dot tadi. Jadi di situlah istitalahnya. Kalau kita boleh bayangkan ini langit kita, gigi depan kita saya tak ada alat untuk saya nak buat contoh. Ini gigi depan kita, gigi depan. Jadi lidah kita bila dia menutup di sini, laluan angin di sini dia akan terhenti sekejap, terselo sekejap. Itu istitalahnya. Itu maksud istitalah lah. Jadi kalau sebut tak ada sifat istitalah. Jadi tak ada specialnya dot ni. Jadi untuk kita nak betul-betul bagi sifat, bagi specialnya huruf dot ni, kena gabungkan semua sifat-sifat yang ada. Daripada sifat jaharnya, daripada sifat rakhawahnya, daripada sifat isti'la, itbaq, dan juga sifat ismat dan sifat istitalah. Di semua sifat-sifat yang ada dalam bab sifat huruf, istitalahnya yang last kali, yang specialnya, dha tu lambat sikit untuk kita nak sebut dha. Jadi itu istitalah yang kita perlu letakkan pada sebutan huruf dot ini supaya dot kita itu betul-betul masak, betul-betul matang dan betul-betul puas insya-Allah. Sebab itu saya tak boleh nak bantu. Kita nak kena latih diri kita, masing-masing kena buat macam mana nak bunyikan dot itu betul-betul fasih. Jadi masing-masing ada rezeki. Ada yang lidah memang fasih, mudah nak ikut dengar selalu pak-pak Arab ataupun syekh-syekh Arab ni, dan kita boleh ikut betul-betul macam huruf dot Arab. Dan ada yang sampai sekarangnya dot itu tetap dot Melayu sebab banyak makan makanan Melayu ke ataupun apa ke. Itu tak boleh tak boleh buat apalah. Yang penting kita dah belajar sifat-sifatnya dan kita cuba praktikkan apa yang kita tahu sikit-sikit banyaknya. Buat latihan, insya-Allah kita akan mencapai huruf dot yang baik dan sempurna. Cuma satu je dalam huruf dot ini yang kita nak kena jaga, jangan kita qalqalahkannya. Itu je pesanan dari guru-guru. Dot ini untuk nak selamatkan makhrajnya, jangan kita ada terlebih bunyi suaranya, sebab bila terlebih dia ada seolah-olah huruf qalqalah. Wal ard. Walaupun hams, walaupun bisikan, walaupun lantunan, itu salah. Kita kena betul-betul kena tarik nafas, kita kena kawal nafas kita, kawal sebutan kita, jangan ada terlantun ataupun terbisik sifat lebihan daripada dot tadi. Wal ard, kemas, tutup terus dan tetap dengan tebal huruf dot tadi itu, kena sifat atau sifat tebal dot itu nak kena kekalkan dalam sebut. Wal ard. Muncung mulut kita ke depan untuk kita kekalkan sifat dot tadi. Jangan wal ard itu terus kita hazaf, buang terus dot. Sebab mentang-mentang kita tak nak bunyikan qalqalah ni, orang selalu sebut dot kita ada qalqalah wal ard dot. Jadi terus kita buang dot wal ard. Itu terus tak ada dot. Dot kena ada, cuma kita nak kena kawal supaya tak terlantun bunyi lebihan qalqalah, dan kita kena juga kawal supaya sifat dot yang tebal itu kekal pada mulut kita. Wal ard. Okey, itu sahaja untuk sifat istitalah dan tambahan tajuk baru kita pada malam ini. InsyaAllah saya buka ruang siapa-siapa nak tambah lagi, sekiranya ada dalam penyampaian saya kekurangan ke, ada perkara-perkara yang perlu nak ditambahkan, dipersilakan insyaAllah. Bot macam Ustaz, bot gitu.
Bo. Okey, siapa nak berlatih untuk sebut huruf dot, kita ada masa. What Ustaz? What? Okey, kalau nak sebut, kalau kita nak latih huruf dot, matikan dot dan sebelumnya huruf hamzah dan selepas tu baru bagikan baris. Baris atas ke, baris bawah ke, baris depan. Okey. Boleh buat latihan. What? Ab, bo, abdi, abu. Abbo. Okey, siapa nak mulakan dulu? Abdi, abu. Abbo. Saya mula. Okey, kita bagi Haji Din dulu. Okey, Haji Din. Abbo, addi, addu. Do bagi atas, Masya Allah, bunyi macam Arab. Do bagi bawah, dah tak jadi Arab dah. Dah bagi depan lagi lari daripada Arab. Dah jadi Melayu dah. Dia bagi bawah, dia nak kena jaga sikit sebab walaupun bagi bawah dia mudah nak jadi tipis, tapi kena jaga tebalnya itu. Dan do bagi depan dia mudah je nak jaganya sebab kita nak kena muncul mulut sebab do bagi depan ni dia sama dengan huruf waw. Jadi bila kita tak tebalkan dia jadi huruf dal. Addu. Dia kena abbu. Abbu. Okey. Okey, Haji Din, okey dah. Bagus dah, insya-Allah. Siapa pula? Saya cuba Ustaz. Okey, Haji Hanafi, okey, silakan. Abdo, abdi, abdu. Bu tebal yang depan, baris depan, baris dhammah tu tebalkan sikit. Abdu. Okey, insya-Allah boleh. Abba, abdi, abu. Okey. Lagi? Siapa nak cuba? Sifat istitalah malam ni. Okey semua Okey, kalau tak ada, insya-Allah alhamdulillah itulah perkongsian kita ataupun perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan huruf hukum-hukum mad far'i yang sebabnya hamzah, selesai 3 jenis mad, dan juga kita juga tambah lagi tajuk baru iaitu sifat istitalah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan insya-Allah ada penambah baiknya dalam ilmu pengetahuan kita berkenaan hukum-hukum tajwid, dan insya-Allah dapatlah kita baca dengan baik dan dapat kita praktikkan segala hukum yang kita baca itu, yang kita belajar ini dalam bacaan Al-Quran setiap kali kita baca Al-Quran dengan tajwid yang sempurna. Okey, terima kasih kepada semua untuk malam ini, insya-Allah. Kita tutup dulu tadbih tafadhal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Minna wa minkum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Insya-Allah. Terima kasih semua, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Tadi. Waalaikumsalam.